Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membentangkan model pembelajaran Al-Kahfi, suatu huraian kepada proses pembelajaran. Baiklah tuan-puan, kita mulakan dengan beberapa sisi pandang daripada Syamil 2009 yang membenarkan model PIES. Okay, dalam model ini dia menegaskan tentang pentingnya kita melihat perspektif spiritual. Begitu juga dengan Faizul pada tahun 2012 turut menegaskan tentang PIES ini. Dan kata-kata yang dapat digarapkan sini, dia kata dalam apa sahaja bidang termasuk pendidikan yang akhirnya berpusat kepada penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi model pelajaran ini khususnya perlu juga dia perlu fokus kepada macam mana kita berpusatkan penghambaan manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada Ainun 2011 dia ada menghasilkan model penulisan yang mengambil mengambil daripada surah Yusuf, dan di situ beliau dapat menghasilkan satu model penulisan berasaskan Al-Quran. Dan implikasi daripada tiga perkara ini tadi, dia dapat menghantar mesej kepada kita bahawa dalam menghasilkan satu proses pembelajaran ini, kita jangan lupa kita kembali kepada fitrah kita, iaitu pergi kepada apa kita namakan sebagai aspek spiritual, iaitu khususnya kita sebagai hamba-Nya, berfokus kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. Baik tuan-tuan, dari situ kita dapat melihat pula tentang plot ini. Plot ini adalah huraian kejadian atau peristiwa yang ceritanya disusun dan dapat menyimpulkan apa yang dikatakan dari kita watak, serta apa yang dilakukan malah yang meninggalkan keterangan dan analisis dan biasanya menumpukan perhatian peristiwa besar. Kalau kita perhatikan di sini, apabila kita cakap tentang plot, kita bercakap tentang proses. Saya cuba mengaitkan tentang plot ini tentang proses. Begitu juga dalam pendidikan kita, begitu juga dalam pembelajaran kita, ia merupakan satu proses. Begitu juga dalam kehidupan kita, ia merupakan satu proses tidak dapat kita nafikan. Dan kalau kita lihat pengajaran itu sendiri, dia ada plot-plotnya sendiri, proses-prosesnya, daripada yang awal sehingga yang terakhir, dan ada climax ya kalau kita dapat mereka bentuk satu pembelajaran yang baik. Baik, peristiwa Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir surah Al-Kahfi ayat 20 hingga 80 dalam bentuk plot. Saya nak tegaskan ini dalam bentuk plot. Dan sebenarnya model pembelajaran ini sebenarnya sudah pun dibentangkan pada tahun 2020. Dan dalam model ini saya telah menjelaskan bagaimana proses penghasilan model ini, iaitu kalau kita lihat dia pergi kepada pra pembelajaran dahulu, iaitu kita cari guru, kemudian kita nak ingin tahu, faham, kita nak belajar apa, kemudian kita cari guru. Ini yang proses pra pembelajaran sebelum kita belajar. Dan pada proses pembelajaran pula, guru-guru akan memberi tugasan. Kemudian dalam tugasan itu pula, murid akan mengalami proses penakulan melalui pengalaman pembelajaran sebenarnya, iaitu mereka memperoleh, meneroka, mencari, memerhati dan mengalami dan 6 panca indera ini. Kemudian yang kuning ini masih dalam proses, iaitu murid melalui proses bertindak balas dengan persekitaran sebenarnya. Dan inilah model pembelajaran yang saya hasilkan sebelum ini pada tahun 2020 tentang proses pembelajaran, dan akhir sekali dia ada pasca pembelajaran, refleksi. Dalam kertas pembentangan itu sendiri saya telah pun menjelaskan tentang bagaimana proses yang dilalui melalui surah Al-Kahfi ini, bagaimana proses-proses ini dilalui dan contoh-contohnya sehingga di peringkat refleksi itu sendiri. Jadi pada hari ini saya akan menghuraikan lagi proses pembelajaran ini, khusus kepada proses pembelajaran ini, iaitu mendalami
dari perspektif yang saya lihat sendiri, kepentingannya dalam sistem pendidikan kita, keperluannya dalam sistem pendidikan kita, dan saya yakin model yang cuba saya bangunkan ini untuk tahun ini, khusus pada proses pelajaran ini, ia dapat menjadi panduan kepada kita untuk melihat bersama-sama. Okey. Kalau sebelum ini kita imbas semula tentang proses pembelajaran macam yang saya beritahu tadi, tentang apabila kita belajar, kita diberi tugasan, macam kerja khusus ataupun di kelas kita akan beri tugasan. Dalam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa ini memang ada di contoh yang saya berikan ini. Saya tidak menguraikan ini sebenarnya. Saya cuma imbas semula. Kemudian proses pembelajaran yang kedua pula, kita dapati yang murid melalui proses pengalaman yang sebenarnya. Dia berperahu, dia pergi ke daratan dan mendirikan dinding sebuah rumah di sebuah pertempatan. Dan di situ kita lihat proses pengalaman itu, dan dalam pengembaraan itu kita lihat murid melalui proses bertindak balas dengan persekitaran yang sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, proses pembelajaran ini sebenarnya dari perspektif yang lebih jauh, kita dapat mengupas lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi bahagian proses pembelajaran ini, iaitu murid melakukan proses pengalaman pelajaran sebenarnya, dan murid melalui proses bertindak balas dengan persekitaran sebenarnya, ataupun berkonflik dengan persekitaran, menakul, memberi respon, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jadi inilah model proses pembelajaran yang pada tahun 2020. Pada kali ini saya akan mendalami apakah proses pembelajaran yang seperti ada dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana mendalami model pembelajaran Al-Kahfi dari perspektif proses. Kita boleh menekuni lagi aspek-aspek ini. Contohnya ini adalah model yang telah dihasilkan, model proses pembelajaran daripada model yang tadi, yang lebih umum sifatnya. Saya dalamkan pula pada model proses pembelajaran Al-Kahfi itu sendiri. Baik, kalau kita perhatikan dalam sudut proses itu sendiri, proses itu sendiri, saya dapat bahagikan di sebelah kiri itu kita akan melihat di aspek pemahaman. Kalau dalam taksonomi Bloom itu pemahaman di aras yang kedua. Bagaimanapun saya berpandangan bahawa pemahaman ini dia mempunyai level-level yang tertentu. Pada taksonomi Bloom, dia melihat pada aras yang rendah, ia pergi pada pemahaman belajar. Pemahaman belajar biasa saja kita faham, dia menjadi aras rendah. Tetapi pada pandangan saya, pemahaman itu dia bukan sekadar berada di situ. Pemahaman kita lebih mungkin naik sedikit menjadi pemahaman tinggi, dan mungkin naik sedikit menjadi pemahaman yang mendalam. Dan proses-proses itu kalau kita dapat lihat tingkat-tingkatnya, kita dapat membuat kesimpulan bahawa pemahaman bukan kita melihat perspektif belajarnya, tetapi dia jauh daripada itu, seperti mana Khidir memahami ilmu laduni yang dia peroleh sehingga dia dapat dia dapat menggunakan dalam kehidupan yang sebenarnya. Di situ adalah bahagian pemahaman yang mendalam. Baik, bagi proses yang berikutnya, saya dapat dibahagikan kepada 3 perkara, iaitu pemulihan. Pemulihan ini biasa memahami, mengingat. Mereka dapat ilmu ya. Dalam bilik lejar dia dapat, biasanya kita menyampaikan teori, kita menjelaskan sesuatu, kita memberi kuliah. Pelajar ketika itu dia mengingat, dia memahami saja. Tingkat ini sebenarnya tuan-puan, dia akan naik lagi, bukan dia memperoleh saja, tetapi dia kuasai ilmu itu sendiri. Dalam proses penguasaan ilmu itu sendiri, aktiviti merefleksi harus ada. Aktiviti mentaksir harus ada, aktiviti menilai harus ada, aktiviti menganalisis harus ada, aktiviti mengaplikasi harus ada. Kalau dia tak ada, dia hanya kata orang, kemahiran berfikir aras rendah saja.
input yang diperoleh seperti mana kita menonton wayang di panggung wayang. Okay? Tidak ada interaksi, tidak ada ini. Okay? Kita hanya memerhati saja. Okay? Menjadi orang yang pasif. Tetapi apabila ada aktiviti pembelajaran, seperti mana yang saya katakan tadi, merefleksi dan sehingga berimplikasi itu, di situlah tahap penguasaan pelajar itu dah meningkat. Okay? Dia aplikasikan, kemudian naik, sehinggalah dia dapat membuat, orang kata, merefleksi, okay? Membuat refleksikan diri. Kemudian, bahagian penguasaan itu saya letakkan pada kategori kemahiran berfikir aras tinggi. Okay? Lebih kepada belajar, cara belajar. Kita fokus pada belajar, cara belajar. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau dia naik pada kuning ini, pada tadi pemahaman belajar saya, pada pandangan saya pemulihan penguasaan ini dia hanya pemahaman belajar sahaja. Okay? Tetapi kalau kita naik pada pemahaman tinggi lagi, dia pergi kepada mengadaptasikan. Okay? Mengadaptasikan di sini bermaksud mengadaptasikan dalam konteks situasi baru yang sebenarnya. Maksudnya ilmu yang diperoleh dalam bilik belajar itu dia cuba adaptasikan sesuai dalam konteks situasi baru yang sebenarnya. Okay, ilmu yang dia peroleh di situ. Di situ tahap dia kita katakan sebagai pemahaman tinggi dan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan pada pandangan saya juga, pemahaman yang paling tinggi adalah pemahaman yang mendalam. Iaitu masih daripada bahagian penghasilan, sebab penghasilan ini ada dua. Penghasilan yang pertama dia mengadaptasikan, dia masih rendah. Tetapi pada bahagian mencipta ini, iaitu menghasilkan idea baru ke arah penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian, ini merupakan orang kata sebagai satu pemahaman yang mendalam, iaitu bahagian penghasilan. Jadi kalau kita dapat menghasilkan satu proses pembelajaran yang akhirnya pelajar itu pergi kepada penghasilan dan mencipta, maknanya dia sudah pergi kepada tahap pemahaman yang mendalam. Jadi kalau kita dapat lihat di situ sebelum pembelajaran ini bawah ini, kita kena ada hasrat pembelajaran tersebut. Hasrat pemasaran itu daripada hasil pembelajaran yang kita mahu, okay? OP, objektif pembelajaran kita. Dan akhir sekali apabila kita sampai di situ, apakah pencapaian hasrat pembelajaran kita sudah tercapai tak dalam konteks kita kan dia banyak dalam entrance survey, kita nak melihat macam mana apa yang kita mahu, setakat mana kita dapat, dan akhir sekali kita dapat mengukur pencapaian hasrat itu melalui exit survey. Okey, jadi dalam konteks ini tuan-puan, okey, saya dapat rumuskan di sini model yang dihasilkan ini, saya yakin dia dapat membantu kita memahami sebenarnya tahap-tahap proses daripada rendah sehingga yang tinggi dan menjelaskan isu tentang kepahaman itu sendiri yang saya rasa tidak melihat kepada pemahaman belajar seperti mana yang Pak Sanumi belum kata, tetapi saya melihat dia kepada pemahaman yang tinggi, umpama seperti ilmu yang diperoleh dari Nabi Khidir, iaitu ilmu laduni, pemahaman dia sangat mendalam, okay? Dan dia boleh gunakan dalam kehidupan yang sebenar yang boleh kita jadikan model dalam pembelajaran. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang dilalui oleh Nabi Musa dalam menuntut ilmu dalam proses tersebut. Baik, kemudian kita lihat pula mengapa proses pembelajaran penting. Okey. Proses pembelajaran ini penting, saya ambil semula tentang pasca pembelajaran, saya imbas semula tentang pasca. Tadi proses pembelajaran, pasca pembelajaran perlunya refleksi. Kalau kita imbas semula refleksi tersebut, tuan-puan, bagaimana Nabi Musa ditujah dengan cabaran-cabaran, bagaimana Nabi Khidir membocor perahu di depan dia, membunuh seorang budak, kemudian pilihan mendirikan dinding rumah milik anak yatim piatu di sebuah kota. Jadi di situ kita lihat baru Nabi Musa sedar bahawa tindakan Nabi Khidir itu sebenarnya ada sesuatu, okey, dan ilmu dia sangat tinggi. Dan kalau kita perhatikan tuan-puan, hasil pembelajarannya yang pertama memahami dan menghayati secara mendalam tentang kebijaksanaan ketinggian seseorang. Terdapat orang yang lebih bijak daripada anda. Jadi barulah Nabi Musa faham bahawa terdapat orang yang lebih bijak daripada dia. Dan hasil pembelajaran yang kedua pula memahami dan menghayati konsep kesabaran di luar ilmu pengetahuan manusia. Rupa-rupanya tahap kesabaran kita ni sebenarnya perlu lebih tinggi, dan saya yakin kalau kita dapat membantu
kalau kita dapat melihat apa yang Nabi Khidir lakukan, kita dapat mencapai ilmu laduni itu dengan tahap kesabaran yang sangat tinggi, insya-Allah. Baik, inilah tadi baru saya jelaskan tentang model proses pembelajaran Al-Kahfi yang baru dibangunkan pada tahun ini. Dan kesimpulannya ya, kita seharusnya menambah ilmu yang lebih banyak tentang model spiritual yang berasas Al-Quran. Kebanyakan model pembelajaran menekankan ilmu secara maujud berbanding model pembelajaran spiritual yang lebih menyeluruh, iaitu meliputi asal-usul ilmu, pemilikan ilmu, matlamat untuk ilmu itu sendiri, dan bagaimana ilmu itu mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya daripada Yang Maha Kuasa dan kembali pula kepadanya. Jadi sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.